Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam tajuk yang sama, bahagian kedua, kewajipan menyelidiki berita yang diterima. Pada kali ini kita akan tengok ciri-ciri fasik. Fasik ni apa sebenarnya, dan dibezakan pula dengan munafik dan kufur ni macam mana? Fasik ciri-cirinya senangnya kita katalah ada 4. Yang pertama sekali, orang fasik dia tak mahu laksanakan hukum Allah, tapi dia mampu, dia boleh buat. Dia beza orang yang mampu buat tapi tak mahu buat, dan orang yang tak mampu buat tapi sebenarnya dia nak buat. Dan orang fasik ini dia mengamalkan kezaliman, dia tolak apa yang diperintahkan Allah dan dia halalkan apa yang haram. Yang seterusnya, orang fasik suka ambil harta orang, dia suka rampas, dia suka curi, dia suka buat macam harta dia punya. Biskut kawan dalam loker pun dia rembat. Ni orang fasik ni. Tapi jangan tuduh kawan kita yang fasik. Mungkin kawan tu dia bagi tahu tapi kita tak perasan. Jangan sesekali tuduh orang fasik. Fasik ini adalah gelaran yang berat, sebab orang tu dia melakukan dosa. Tadi jangan sesekali kita tuduh siapa-siapa pun sebagai orang fasik. Dan orang fasik ini dia ambil harta melalui jalan yang tak diredai Allah secara paksa, sebab dia tamak dan dia halobak. Sebab tu kita tengok orang Islam tapi dia buat dosa. Dia suka ambil harta orang, dia tak kisah pun pasal orang, dia scam orang, dia tipu orang. Ni orang fasik. Walaupun dia Islam tetapi dia tak kisah pun pasal ambil harta orang. Seterusnya, yang ketiga, ciri-cirinya adalah orang fasik dia sering melakukan dosa besar, kemungkaran, maksiat dan kerosakan di muka bumi. Contoh vandalism, suka rosakkan harta benda sekolah, suka rosakkan pintu asrama, dia suka buli dan dia mencemarkan alam. Jadi ini ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, dia bukan kata buat dosa besar, tapi dia selalu buat dosa-dosa yang lain. Dan dosa-dosa sama ada dosa kecil ataupun dosa yang besar, dia selalu buat, dia terus buat, tak pernah rasa nak bertaubat langsung. Buat je, tak rasa bersalah langsung. Jadi contohnya tinggalkan solat, ataupun dia mendedahkan aurat. Banyak sebenarnya dosa-dosa ni, mengumpat orang, kata dekat orang, kutuk orang, keluarkan perkataan yang tidak baik, tengok benda-benda yang tak elok, semua tu adalah dosa dan selalu dia buat, maka dia kategori sebagai fasik. Untuk ciri-ciri orang fasik, ada singkatan yang mudah untuk kita ingat. HD. HD ni daripada H, hukum harta. H, hukum harta. D, dosa besar dan dosa je. Jadi itulah membentuk perkataan HD. Ingat harta, hukum, dosa, dosa besar. HD. Itulah ciri-ciri orang fasik. Jadi fasik ini kalau nak dibezakanlah dengan kafir ataupun dengan munafik, sebenarnya perbezaan dia pada keimanan dia dalam diri dia, keyakinan dia macam mana. Orang fasik walaupun dia berdosa tapi sebenarnya dia Islam, dia sayang dengan Allah, dia sayang dengan Rasulullah. Sebab walaupun dia fasik tetapi sebenarnya dia Islam. Tapi kalau orang munafik, beza ni. Orang munafik lagi dahsyat. Orang munafik dia ni sebenarnya dalam dia kafir. Dia sebenarnya tak suka ke Islam pun. Dia masuk tu sebab apa? Dia nak pura-pura ataupun dia nak spy je sebenarnya. Luar dia macam orang Islam biasa, pergi solat, puasa, bayar zakat, tapi dia ni dalam dia memang kafir. Dia memang tak suka pada Islam. Ini orang munafik. Orang munafik lagi kita tak boleh tuduh orang, sebab dia dalam hati. Orang munafik ni bukan kata bahaya dekat dunia je, dekat akhirat dia akan jadi orang yang paling dalam sekali berada dalam neraka dan berada selama-lamanya dalam neraka. Dia tak boleh masuk syurga langsung. Orang munafik ni kalau fasik, dia masuk syurga juga. Dia Islam tapi cuma dia buat dosa. Dan dosa tu bila di akhirat nanti dimasukkan neraka, habis dosa dia dibalas, dia masuk syurga balik. Ni orang fasik. Tapi kalau orang kafir ni dia luar tak beriman dan juga dia dalam pun tak beriman. Orang nampak dia dah memang dia ni memang kafir, memang sembah berhala, memang pakai lambang salib. Kita tahu dah dia ni sebenarnya bukan Islam. Jadi kalau nak banding munafik dengan kafir, bahayanya mana? Bahayanya munafik lah, sebab kita ingat di Islam tapi tidak rupanya, dia menyamar je sebenarnya. Itu yang bahaya. Seterusnya kita tengok tabayyun. Apa tabayyun ni sebenarnya? Mungkin ada yang pernah dengar ataupun ada juga yang first time dengar. Tabayyun ni daripada perkataan yang video sebelum ni kita baca ayat Al-Quran, iaitu fatabayyanu. Yang daripada fatabayyanu ni lah jadi tabayyun. Tabayyun ni maksudnya
teliti dulu, selidik dan pilih berita yang diterima, tak tergesa dalam melakukan sesuatu. Itu tabayun. Penting tak tabayun ni? Ya, penting. Sebab dia dapat jaga kepentingan agama dan dia memelihara akal dan maruah kita. Dan dia mendidik kita lebih berwaspada dengan info-info palsu. Seterusnya, dia menjaga kerahsiaan negara dengan selamat dari unsur-unsur luar. Yang terakhir, dia menjadikan masyarakat itu integriti, bertanggungjawab dan amanah. Ini sikap yang sangat-sangat baik bagi kita sebagai seorang Islam. Kalau kita selalu dengar perkataan kaji dahulu sebelum sebar, kita bukalah tabayun dahulu sebelum sebar. Ingat perkataan tabayyun dalam tajuk yang ketiga, iaitu menyelidiki berita yang diterima. Dan seterusnya, tindakan yang sesuai kita amalkan berdasarkan tuntutan ayat, antaranya kita berhati-hati menerima berita dan kita tidak menyebarkan aib pada orang lain. Seterusnya, kita tak tergesa-gesa dalam sebarkan maklumat dan kita mendengar dengan saksama, mendengar dengan baik dan teliti. Dan seterusnya, kita mengamalkan sikap sabar dan tenang. Jangan rasa dapat berita baru ni, berita sensasi, terus sebar. Tak boleh macam tu. Dan kita melaporkan bila dah tahu benda tu salah, kita laporkanlah maklumat palsu tu kepada pihak yang berkuasa. Itu saja untuk pembelajaran kali ini. Kita jumpa pada video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.